Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin wal mursalin, wa rahmatullahi ta'ala lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dia main ujung-ujung ni tak apa nak larat tu. Kali lagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilm. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau bukakan pintu hati-hati kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Warzuq lana al-ikhlas fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau rezekikan kepada kami keikhlasan di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Wal amal bih, kau rezekikan kepada kami agar kami dapat beramal dengan ilmu yang mana kami pelajari ini, ya Allah, dan kami amal ini, ya Allah. Wan nasyarabih, kau rezekikan kepada kami agar kami dapat menyampaikan ilmu yang mana kami pelajari serta kami amal ini, ya Allah. Hatta ya'tiyana al-yaqin, sehinggalah kami ini benar-benar yakin untuk bertemu-Mu, ya Allah. Radina billahi rabba, kami rida Allah Ta'ala sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dinah, kami rida Islam sebagai tata cara hidup, panduan, pedoman, pegangan, perlembagaan serta agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, kami rida dan bersenang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul kami. Allahumma amin. Pertamanya, sama-sama kita ni i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah dikira sebagai pahala dan ibadah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam majlis ini sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang dihormati pengerusi masjid bahagian Jerman, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tak kiralah siapa pun, sama ada di belakang tabir ataupun di hadapan. Seterusnya tidak dilupakan lagi dimuliakan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan detik yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita di atas nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita di atas nikmat kehidupan, yang mana kesemua nikmat yang diagunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan di atas jalan ketaatan kita kepada Allah, dan kita mempersiapkan dengan kita memperhambakan, dengan mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita bersyukur juga kerana pada petang ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan tubuh badan kita, tangan-tangan, kaki-kaki kita untuk berada di sebuah tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kerana Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini membawa kita kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut raudhah, taman syurga, kalau di Madinah orang berpusu-pusu nak masuk taman syurga tu, ataupun nak masuk ke dalam raudhah di Masjid Nabawi, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, setiap detik dan ketika. Sehingga kan apabila orang sanggup tunggu berjam-jam nak masuk ke dalam taman syurga Allah, iaitu raudhah di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, maka ketahuilah selain raudhah yang berada di Masjid Nabawi, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, ada beberapa lagi raudhah yang telah dijadikan oleh Allah di atas muka bumi Allah, iaitu majlis-majlis ilmu.
Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala menjadi permulaan dan perintis untuk kita menuju kepada syurga Allah yang kekal abadi kelak. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nampak Ustaz Tarmizi rasa lain terus. Jadi berkenaan dengan petang ni, insya-Allah kita ambil satu tajuk sempena dengan nuzul Al-Quran. Cerita berkenaan dengan ataupun menjadi suatu kebiasaan masyarakat Islam, khususnya bila tibanya 17 Ramadan, maka kita akan sambut peristiwa yang besar, iaitu peristiwa nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran, yang mana berlaku di dalam bulan Ramadan kerana berdasarkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Antaranya ialah dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Dukhan, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qadr, ada ayat yang pertama Allah Ta'ala sebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Seterusnya pada ayat lain Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, kata Allah, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar maupun yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka kebanyakan ayat ini menceritakan malam yang berkat itu ialah malam Al-Qadar. Bermakna Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, iaitu pada bulan Ramadan. Berkemungkinan mungkin ada perselisihan dalam kalangan para ulama tentang tarikh turunnya Al-Quran. Sebabnya ulama sebut ada yang kata 17 Ramadan, ada yang sebut 21 Ramadan, ada yang sebut 24 Ramadan. Tetapi kesemuanya mengatakan Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Itu yang kita kena faham. Sebab tu kita sambut nuzul Quran di dalam bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas kita dah berkenaan dengan nuzul Quran, nuzul itu penurunan, Al-Quran itu ialah Al-Quranul Karim, penurunan Al-Quran. Maka kita akan masuk pula seterusnya peringkat penurunan Al-Quran. Ulama meletakkan ada beberapa peringkat penurunan Al-Quran. Antaranya ulama memberikan penurunan Al-Quran ini ada 3 cara ataupun ada 3 bentuk. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz, kemudiannya daripada Lauh Mahfuz, itu yang pertama, iaitu penurunan Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz. Bila sebut Al-Quran itu adalah kalamullah, maka ia berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk baca ni, itu adalah kalamullah, satu benda yang sangat besar. Memang hakikat dia kita beli tu harga lebih kurang RM10, RM20, RM100. Tetapi secara hakikatnya Quran itu tiada nilaiannya kalau dibandingkan seluruh isi langit dan bumi. Hakikat Al-Quran tersebut, bila mana Al-Quran itu kalamullah, maka ia bersifat qadim, bersifat azali. Maka daripada Allah, yang pertama penurunannya Allah kepada Lauh Mahfuz, yang mana Lauh Mahfuz ni satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebelum langit dan bumi.
Maka segala perkara yang mana yang akan berlaku telah tercatat di Lauh Mahfuz. Maka Al-Quran telah ditempatkan di situ. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di mana? Ke langit dunia. Al-Quran itu diturunkan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, penurunan Al-Quran itu ialah penurunan kepada Jibril alaihi salam, seterusnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Izzah. Maka kita simpulkan, kata para ulama, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, bermaksud Al-Quran diturunkan sekaligus, iaitu daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah itulah barulah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Berapa tahun? Turun secara berperingkat selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bermakna kalau kita nak genapkan lebih kurang 23 tahun Quran diturunkan secara berperingkat. Muslimin dan muslimat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peringkat penurunan Al-Quran. Kemudiannya macam mana Quran turun kepada Nabi? Yang ni semua dah pernah dengar cerita dah. Cerita macam mana Nabi menerima wahyu di sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, kalau tuan-tuan ada rezeki, pergi ziarah di sekitar Mekah. Untuk kali pertama ni, kalau tuan-tuan nak fokus ibadah, duduk iktikaf dalam Masjidil Haram, tidak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan hari ni ada duit lebih sikit, ada booster lebih sikit, pergi tengok. Tengok macam mana suasana berlaku, bagaimana wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi. Di akhir-akhir Nabi sebelum ditabalkan menjadi Rasul ataupun Nabi SAW akan bertahanus, Nabi akan berkhalwat, Nabi akan bersorangan di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Gua Hira, di Jabal Nur, di Gunung Nur. Kalau daripada Mekah, Masjidil Haram ke sana lebih kurang setengah jam ke 40 minit. Itu yang Ustaz Mizi tu. Kemudian daripada bawah kaki bukit gunung itu nak pergi ke Gua Hira lebih kurang 40 minit ke sejam. Sebab tu siapa yang kuat pergi siap-siap, pergi tengok. Tu baru Gua Hira, tak Gua Sur dia lagi tinggi lagi jauh lagi. Jadi bila mana di akhir-akhir sebelum penurunan wahyu, Nabi SAW suka bersorangan. Nabi pada ketika itu akan keluar membawa bekalan daripada Sayyidatuna Khadijah. Yang ini bukti juga menandakan bahawasanya Nabi keluar dalam keredaan daripada keluarga Nabi. Bukan Nabi keluar, Nabi meninggalkan tanggungjawab, yang mana pada hari ini orang salah faham ataupun dalam golongan-golongan yang liberal ataupun nak mencari ataupun nak mencari kelemahan Islam, mereka mengatakan Nabi keluar dengan meninggalkan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tidak. Antara buktinya Nabi keluar dibekalkan bekalan oleh Sayyidatuna Khadijah, bermakna keluarga Nabi redha. Yang kedua, bila mana Nabi keluar, Nabi meninggalkan bekalan secukupnya kepada keluarga Nabi. Maka tidak timbul isu Nabi ini tidak menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Jadi bila mana Nabi keluar, Nabi akan duduk bertahanus di Gua Hira. Setiap, boleh kata hampir 5 tahun sebelum Nabi ditabalkan menjadi Rasul, maka setiap tahun Nabi akan pergi. Tetapi pada tahun yang sama Nabi akan ditabalkan menjadi Rasul, Nabi keluar kerap sikit. Sebab apa? Sebab di antaranya pada ketika itu hati Nabi ni membuak-buak. Yang keduanya persediaan nak menerima wahyu. Yang ketiganya dalam keadaan masyarakat jahiliah yang begitu teruk, riba yang berleluasa, zina yang berleluasa, arak yang berleluasa di setiap rumah, menyebabkan Nabi ni rasa tak boleh duduk dalam masyarakat jahiliah. Bukan Nabi tinggalkan masyarakat, tidak. Kalau Nabi tinggalkan masyarakat, Nabi berseorangan dalam kehidupan Nabi,
taklah orang gelar Nabi sebagai Al-Amin. Disebabkan Nabi ni orang yang bermasyarakat, maka disebab tu masyarakat Mekah menggelar Nabi sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi bila mana nak dekat Nabi ditabalkan menjadi Rasul, Nabi ni tak boleh nak tahan dah. Nabi nak satu tempat yang mana memberikan ketenangan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan berkawan dengan orang soleh, tuan-tuan berkawan dengan para ahli ulama', mereka suka tempat-tempat yang tenang. Sebab apa? Dalam masa yang sama, mereka boleh muhasabah diri dan juga boleh melihat hakikat kejadian alam ini, menambahkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Gua Hira tu, bila mana sampai di atas, dia ada dua pintu ataupun dua lubang. Satu lubang pintu masuk, satu lubang yang kecil. Lubang yang kecil tersebut, bila mana masuk boleh muat lebih kurang 2 ke 3 orang, kecil sangat. Dan lubang tersebut menghala kepada Kaabah. Maksudnya apa? Nabi bila mana berada di Gua Hira, antara benda yang Nabi suka ialah Nabi melihat Kaabah. Cuma hari ni lindung dengan nara ke Ustaz? Dia lindung dengan bangunan, tak apa nak nampak. Tapi secara hakikatnya ataupun secara asalnya, lubang tersebut, satu pintu masuk, satu pintu ataupun lubang kecil itu menghala kepada Kaabah. Nabi suka lihat Kaabah. Sebab tu kalau kita pergi sana, sunat kita melihat Kaabah. Pada satu hari ketika mana Nabi berumur 40 tahun, Nabi bertahan di situ. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh seorang manusia yang tidak dikenali, tapi segak. Dan manusia tersebut mendatangi Nabi dan memeluk Nabi SAW. Kata Nabi, seolah-olah aku ni sesak nafas disebabkan pelukan yang kuat. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, maka bacalah wahai Muhammad. Nabi kata, aku tak pandai baca. Maka dipeluk lagi, kemudian dilepaskan, lalu ditanya, baca, Iqra. Nabi kata, wa ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Sampai 3 kali dan akhirnya Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia mengajarkan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Itu cerita berkenaan dengan penurunan wahyu. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas mana Nabi dalam peristiwa tersebut, Nabi balik dalam keadaan menggeletar. Dan kali itulah kali pertama Nabi melihat Jibril dalam keadaan yang sebenar, dalam keadaan Nabi turun. Bayangkan Nabi dalam keadaan menggeletar tubuh Nabi. Nabi tak kenal siapa. Tiba-tiba makhluk itu, manusia itu, dia mengatakan, Nabi waktu Nabi turun tu dia kata, aku adalah Jibril, pembawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu adalah utusan Allah, Rasulullah. Nabi turun. Dan pada ketika itu bila mana Nabi memalingkan wajah Nabi ke belakang dan Nabi melihat keadaan Jibril dalam keadaan yang sebenar. Nabi kata, aku melihat di sebelah timur dan barat, keseluruhannya dipenuhi dengan Jibril alaihissalam. Besar makhluk tersebut. Yang kedua, Nabi pernah melihat Jibril dalam keadaan sebenar adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu cerita lain lah, panjang pula. Jadi lepas mana Nabi turun, maka itulah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada baginda Nabi SAW. Jibril, dia membawa wahyu. Bila sebut Jibril ni, saya teringat kami dulu waktu mengaji, kami dalam kalangan pelajar ni, bila dia waktu nak dekat pengakhiran Ramadan, 10 Ramadan, orang Arab ni jadi lagi banyak lagi mereka berpuluh. Bukan macam kita, lagi nak dekat habis Ramadan lagi kurang soft. Dia tak jadi Lailatul Qadar, dia jadi apa? Lailatul Qamdar. Penuh kat shopping mall. Jadi menjadi kebiasaan kami ni, bila mana nak dekat Ramadan, pengakhiran Ramadan, masyarakat Arab selalunya akan memilih antara kemuncak pesta ibadah dalam kalangan orang Arab. Saya pergi tengok waktu saya mengaji dulu di Mesir pun sama juga. Di Masjidil Haram pun, di Mekah pun sempat saya Ramadan di sana. Masyarakat Arab, mereka akan memilih di antara kemuncak pesta ibadah dalam bulan Ramadan jatuh pada 27 Ramadan. Dia akan pilih sebab mengambil pandangan dalam kalangan para ulama mengatakan 27 Ramadan berkemungkinan berlakunya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayangkan
kami pelajar malam 27 tu kami akan sembahyang di sebuah masjid yang paling tertua di Mesir, Masjid Sayyiduna Amr ibn As, mengambil sebenar nama sahabat Nabi yang membuka kota Mesir, Sayyiduna Amr ibn As, seorang pahlawan besar lah, hebat. Jadi kami akan pergi sembahyang di sana malam 27, dan kami akan kata sama-sama kami, jom kita pergi sembahyang kat masjid tu, sebab masjid tu malam 27 Jibril turun. Jibril turun ke mana pula? Sebabnya disebutkan Jibril turun di Masjid Amr ibn As kerana malam tersebut yang mengimamkan solat sunat tarawih, imam tersebut bernama Syekh Muhammad Jibril. Jadi kami melawak sama-sama kami kata jom kita pergi sembahyang kat sana. Malam tu Jibril turun. Sebab jadi imam tu nama Syekh Muhammad Jibril. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook dah ada. Cuma mutakhir ini dia tak jadi dah imam di situ sebab kena ban. Tak boleh masuk. Kerajaan Mesir sekat. Disebabkan apa? Kita akan tengok. Kami akan pergi di sana. Masjid tu saya nak bagi tahu keluasan masjid Sayyiduna Amr ibn As ni ataupun Masjid Amr ibn As, keluasannya lebih kurang macam Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batah. Pernah sampai tak? Besar tak? Besar. Masjid Amr ibn As macam tu juga, besar dia. Dan bila mana malam 27, bukan setakat jemaah yang memenuhi di ruangan masjid, tetapi melimpah-limpah ke pekarangan masjid, bahkan tempat parkir masjid. Sudah ramai malam 27 tu. Bukan setakat dalam Masjid Abdullah Fahim, tapi contohlah Abdullah Fahim nak pergi nampak. Tapi bukan setakat dalam saja, luar tempat parkir pun penuh dengan lautan manusia. Dan kami akan pergi di sana. Selalunya hak jenis-jenis kawan-kawan, hak jenis wali-wali ni dia pergilah lepas kami ni hak syurah-syurah ni kami pergi lepas maghrib ataupun nak dekat maghrib. Sebabnya siapa yang pergi lepas nak dekat maghrib ataupun lepas maghrib, mayang kat luar, tak boleh masuk dalam, ramai. Silap-silap mayang kat longkang pun ada. Jadi bila mana pergi di sana, satu benda yang saya rasa tidak ada suasana tu dalam kat sini, sangat dirinui. Bila mana kami pergi di sana, antara perkara yang menarik ialah pada ketika itu imam yang diimamkan Syekh Muhammad Jibril, antara benda yang paling menarik ialah beliau akan membacakan qunut. Lebih kurang masa dia 40 ke 60 minit qunut malam tersebut. Kita duduk sembahyang 20 rakaat tu, depa dalam satu qunut tu jumlah masa kita sembahyang. Dan bila mana imam membacakan doa tersebut, contoh imam membacakan doa kebaikan, kesejahteraan umat Islam, lalu diaminkan doa tersebut oleh jemaah masjid, lalu bergema lautan amin pada malam tersebut. Seronok tuan-tuan. Imam membacakan doa kecelakaan bagi orang yang mencelakakan orang Islam, lalu diaminkan oleh seluruh penduduk ataupun jemaah masjid, maka bergema lautan amin. Dan boleh dikatakan kebanyakan jemaah apabila imam membacakan doa qunut, mereka mengalirkan air mata kerana memahami isi kandungan yang dibacakan oleh imam. Tolong tuan-tuan. Dan dalam kalangan kami pelajar Malaysia, dia ada dua dia menangis. Yang pertama menangis sebab faham imam baca. Yang kedua sebab apa tuan-tuan? Yang kedua sebab apa? Yang keduanya sebabnya menangis sebab duk tunggu bila imam tu nak rokok. Panjang sangat. Satgi pi tangan kanan tahan, satgi dia lepas tangan, satgi dia angkat balik. Tengok sebelah jemaah daripada negara lain Afrika duduk terus. Punya lama. Tapi lama tu seronok tuan-tuan. Macam tu juga saya pergi sambut Ramadan malam 27 di Masjidil Haram pun sama juga. Yang mengimamkan solat tersebut ialah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok qari-qari besar Mekah turun, tuan-tuan pergi waktu Ramadan. Boleh katakan kebanyakan qari-qari besar di Masjidil Haram akan turun pada musim tersebut. Di Masjidil Haram sama juga. Imam membacakan lebih kurang 30 ke 40 minit doa qunut. Kita 5 minit pun kita rasa lama tidak. Duk tengok jam kan. Bila nak habis ni. Itu kita. Itu suasana.
Saya nak cerita suasana di luar sana tu banyak. Takut saya tak habis cerita kenangan nuzul Quran. Banyak lagi tuan-tuan benda-benda yang best. Sambut Ramadan di sana. Yang mana kita tengok hadis Nabi kata man qama Ramadan man shama Ramadan imanan wa ihtisaba. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun yang mendirikan di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Kita duduk di sana baru kita tahu betapa nilainya masyarakat di luar sana menyambut Ramadan. Sungguh-sungguh tak macam kita kuih lama, kuih seriat. Dia tak jadi Ramadan al-Mubarak, dia jadi Ramadan al-Murtabak. Ini hari ini kita punya muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tadi kita dah tengok dah penurunan Al-Quran berperingkat daripada Allah ke Lauh Mahfuz, pada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, pada Baitul Izzah kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kita akan tengok pula seterusnya apa dia, cara-cara Al-Quran diwahyukan kepada Nabi. Ada beberapa bentuk Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengalami bermacam-macam cara dan keadaan ketika mana menerima wahyu. Yang pertama, iaitu menerusi mimpi yang benar, iaitu dipanggil sebagai ar-ru'ya as-sadiqah. Apa dia ar-ru'ya as-sadiqah? Mimpi yang benar. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dengan hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun. Beliau merasakan bahawa itu sudah berada dalam qalbunya, diri Nabi ataupun hati Nabi. Sebagai contoh, Nabi pernah bersabda, Ruhul Qudus, maksudnya Jibril, telah mewahyukan ke dalam qalbu ataupun hati aku bahawa seseorang itu tidak akan mati sehinggalah dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditetapkan oleh Allah. Surah Asy-Syu'ara ayat 51. Yang pertama bentuk penurunan wahyu ialah ru'yatul sadiqah. Nabi mimpi. Mimpi Nabi tak macam kita. Mimpi Nabi wahyu daripada Allah. Mimpi kita apa dia? Mainan syaitan kebanyakan dia. Duduk tidur sekali, duduk teringat. Baru puasa 2 hari teringat raya dah. Ini kita raya. Beza, saya tambah sikit. Masyarakat Arab, tuan-tuan, 10 Ramadan kebanyakan mereka akan membawa anak isteri mereka ke masjid untuk menghidupkan solat sunat tarawih. Bahkan selepas solat tersebut mereka akan beriktikaf di sepanjang malam, terutamanya 10 malam terakhir. Jika kita tanya mereka, esok tak kerja ke? Dia kata esok aku mencuti. Bahkan mereka menghimpunkan cuti tahunan mereka untuk diberikan kepada 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Cuti tahunan himpun 10 malam terakhir. Cuti tahunan kita himpun bila? 10 malam terawal bulan Syawal. Mereka himpun bulan puasa, kita himpun raya. Raya lah ustaz, duduk kat jalan 2 hari kot, jam. Itu kita. Tapi tak sama dengan orang Arab sambut Ramadan. Sebab tu satu Syawal bagi mereka seolah satu Ramadan bagi kita. Lepas mayang raya, senyap sunyi terus. Sebab daripada 10 dah 30 hari. Ada banyak tu pelajaran kita. Melayu pakai baju, sampin. Dah lah takbir yang paling sedih ialah takbir orang Melayu di alam ni. Arab kalau takbir tuan-tuan macam nak perang. Saya tak ingat dia punya nada dia macam mana. Ustaz Mizi mungkin tahu. Takbir dia macam nak perang. Takbir kita yang paling sedih kali. Kami kat sana ada satu masjid, kami solat sama-sama orang Melayu, belajar. Dan masjid itulah di Mesir adalah masjid yang paling sedih kali takbir raya. Orang Melayu sembahyang. Sebab apa ada takbir sedih? Sebab duk teringat lemang, teringat ketupat, teringat soto, teringat mak ayah. Tu sedih. Tapi orang Arab takbir macam nak perang. Tuan-tuan buka, tuan-tuan check tengok dalam YouTube ke dalam Facebook boleh tengok takbir orang Arab. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua bentuk cara penurunan wahyu kepada Nabi. Nabi terima wahyu 23 tahun. Macam mana bentuk dia? Yang kedua ialah
malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menyerupai seorang lelaki dalam kalangan para sahabat dan mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui dan menghafal benar-benar kata-kata itu, iaitu Al-Quran, wahyu. Di bentuk yang kedua, Jibril turun dalam keadaan menyerupai seorang lelaki, dan malaikat menyerupai seorang lelaki seperti mana salah seorang sahabat Nabi. Sabda sahabat Nabi, hak nama malaikat berubah. Siapa boleh sebut boleh balik awal. Sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sehingga Dihyah ni, sehingga akan disebutkan dalam riwayat, kalau dia turun dia akan kelumbung. Dia akan kelumbung sebab sehingga sangat. Maka malaikat menyerupai salah seorang pada sahabat Nabi dan berkata-kata di hadapan Nabi sehinggalah Nabi menerima dan menghafal wahyu tersebut. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, macam mana Nabi menerima wahyu. Tuan-tuan tengok, yang ketiga ialah wahyu datang kepada Nabi seperti mana gemersingnya loceng. Tuan-tuan pernah ingat bunyi loceng? Paling dekat sekali loceng sekolah lah. Hak bunyi kering, hak guru duk mengajar dia kata ni nak suruh aku berhenti awal ke. Bunyi tu bingit tak? Sakit tak? Macam itulah wahyu diturunkan, seakan-akan seperti mana gemersingnya bunyi loceng. Dia bunyi. Dan juga kata para ulama, cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi ketika mana menerima wahyu. Kadang-kala keningnya terdapat peluh. Bila mana turunnya wahyu, antara bentuk ketiga ni Nabi, sahabat perasan. Tiba-tiba Nabi berhenti, tiba-tiba wajah Nabi berubah dan Nabi berpeluh. Maka sahabat akan diam dan sahabat akan berhati Nabi. Bermaksud apa dia? Waktu itu wahyu tengah turun kepada Nabi SAW, dan cara itulah cara yang paling berat. Nabi kata antara bentuk-bentuk wahyu diturunkan kepada Nabi. Pernah satu kisah, Nabi naik atas unta, tiba-tiba wahyu turun. Unta tersebut daripada berjalan berhenti, duduk disebabkan berat. Yang mana pada ketika itu Nabi sedang menerima wahyu. Bayangkan pengorbanan Nabi menerima wahyu, tuan-tuan, selama 23 tahun. Kita nak baca 2-3 ayat pun rasa berat, rasa malas. Bayangkan Nabi nak menerima wahyu, berat, tuan-tuan. Dalam riwayat sebut, pernah jadi satu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Biasalah duduk rapat, kaki sahabat di bawah, kaki Nabi di atas. Macam kita duduk kan, tiba-tiba ni. Tiba-tiba sahabat merasakan perubahan kepada Nabi, dan sahabat tahu waktu itu wahyu telah diturunkan. Kata para sahabat tu, waktu wahyu diturunkan, aku merasakan waktu tu kaki aku duduk berada di bawah kaki Nabi, seolah-olah kaki aku ni hampir patah. Berat sungguh Nabi menerima wahyu. Ini besarnya pengorbanan Nabi SAW kepada umatnya tercinta, baginda Nabi SAW. Sahabat tu nama Zaid bin Sabit. Kemudiannya Nabi bila terima yang ketiga ni bukan setakat berat, bahkan Nabi turut demam sekali. Antaranya juga yang keempat, bentuk penurunan wahyu, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dalam rupa yang sebenar-benar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, surah Al-Najm ayat 13 dan ke-14. Sesungguhnya kata Allah, Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain, iaitu kedua, ketika ia berada di Siratul Muntaha. Malaikat Jibril berubah dalam keadaan wajah yang sebenar dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Lepas pada langit yang ketujuh, nak ke satu tempat yang dipanggil sebagai Sidratul Muntaha, Jibril kata takat ni je aku lebih. Lepas pada tu kalau aku naik terbakar, atau kalau aku lebih lagi terbakar. Nak bagi tahu bahawasanya kepada umat Nabi, sekiranya manusia meletakkan ketakwaan kepada Allah melebihi segala-galanya, maka pada ketika itu manusia lebih mulia berbanding dengan para malaikat Allah yang dekat dengan Allah. Seandainya manusia membelakangkan takwa dan keimanannya kepada Allah, meletakkan kebatilan dan juga kekufuran di hadapan, maka manusia itu lebih hina daripada binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Balhum adal, kata Allah. Ini kena faham. Seterusnya,
Bentuk yang kelima ialah malaikat mewahyukan kepada Nabi direct daripada langit, seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Setengah para ulama berpandangan wahyu itu juga pernah berbicara secara langsung dengan Allah dan menerima wahyu seperti yang berlaku kepada Nabi Musa. Perkara ini menjadi satu khilaf dalam kalangan para ulama. Cuma pendapat yang kedua ni kata mendirect wahyu itu pada Nabi. Ini khilaf dari para ulama ni, tapi nak beritahu bentuk penurunan wahyu tersebut. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya tujuan Al-Quran diturunkan secara berperingkat kepada Nabi. Dan saya sebut tadi pada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi selama hampir 23 tahun secara berperingkat. Apa hikmah dia? Awak tak turun Qabil tu senang. Antaranya ialah kata para ulama, agar lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus dan banyak. Sebab apa Al-Quran turunkan sikit-sikit? Sebabnya kerana nak bagi kita mudah hafal dan mudah laksanakan. Tuan-tuan, kalau turun 6,000 ayat Al-Quran, ada beribu-ribu hukum waktu tersebut, macam mana sahabat nak laksanakan? Banyak. Hebatnya, hikmahnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi secara berperingkat atas arahan Allah Subhanahu wa taala kerana nak memudahkan manusia. Nabi mungkin boleh hafal. Kita tengok yang keduanya, apa dia? Yang keduanya memudahkan penghafalan. Kalau 6,000 tu seketul turun, macam mana sahabat nak hafal sekaligus? Pi tahfiz pun 2-3 tahun nak hafal Quran. 2-3 tahun. Sekolah saya tak Quran target 2 tahun. Kena dihabiskan 2 tahun. Memang rapat lah. Memang rapat. Kalau ada sikit halangan, mungkin akan terjejah sikit. Memang rapat 2 tahun. Itu pun paling cepat saya rasa. Mungkin ada orang kena buat setahun. Tapi bukan setakat nak hafal, nak mengekalkan hafalan tersebut sangat payah. Saya tadi baru balik pada sekolah. Kami buat majlis pertandingan hafazan dan tilawatul Quran. Dan waktu bagi hadiah tu kita pun terlihat jugalah, hadiah banyak juga. Kata awak tak dapat kat aku, bagi ke orang. Sebab kita nak memuliakan orang yang menghafal Quran dan ahli dia. Walaupun kita bukan ahli Quran, bukan orang yang menghafal Quran, paling kurang pun kita mencintai Al-Quran dan juga mencintai ahli dia. Jadi kita memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, tapi ada lagi lah 2-3 benda lagi saya sebut saja insya-Allah. Yang seterusnya fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa fungsi. Antaranya yang pertama, sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut mukjizat, mukjizat ni perkara yang mencari adat, yang diberikan, dikurniakan oleh Allah kepada utusan Allah. Benda mencari adat apa dia? Nabi membelah bulan, cari adat tak? Cari adat. Air yang keluar di celah-celah jari Nabi. Kami pernah tanya dulu, Syekh pernah tanya kami, tu belajar. Dia kata ayat yang paling terbaik di atas muka bumi Allah apa dia? Kita pun jawablah ayat apa? Ayat tilaf, ayat Zam-Zam. Dia kata ada lagi yang lebih terbaik. Dia kata ayat yang terbaik yang pernah wujud di atas muka bumi Allah ialah air yang keluar di celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Air tersebut disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu makhluk yang sangat dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kata betul juga. Cuma ayat tu tak ada dah lah. Dapat ayat Zam-Zam lah ni. Yang pertama, mukjizat Nabi. Al-Quran fungsi dah. Sebabnya di zaman tersebut, di zaman Nabi hidup waktu itu, bahasa Arab sangat disanjung-sanjung. Sesiapa yang menjawab jawatan sebagai pensyair, orang yang pakar dalam bahasa, disanjungi dan dihormati. Maka Al-Quran turun di dalam bahasa Arab untuk menandingi bahasa-bahasa Arab yang berada di sekitar tanah Arab. Sehingga pakar bahasa Arab pada ketika itu mendengar alunan Al-Quran mengatakan ini bukan ayat yang diciptakan oleh manusia.
ada benda yang lebih lagi menciptakan Al-Quran ini. Al-Quran, kita kalau kita contoh kita baca pantun syair depan orang, kita ada orang baca depan kita, agak-agak kita faham tak? Kita tak dapat menjiwai sebab kita bukan orang bahasa. Tapi kalau orang bahasa dia akan faham. Sebab tu waktu Nabi bertemu dengan At-Tufail, pakar bahasa daripada Yaman. Dia ni pakar bahasa dalam kabilah dia. Bila mana dia pergi ke Mekah, orang kata jangan hati-hati, tengok nanti ada seorang manusia ni nama dia Muhammad. Dia kalau baca menyebabkan hang terkena sihir. Tapi At-Tufail ni cerdik. Dia tak dengar sebelah pihak saja, tetapi dia turun ke lapangan dan mendengar apa yang berlaku. Satu hari dia masuk ke Masjidil Haram, kat Kaabah, maka dia lihat Nabi SAW sedang beribadah di hadapan Kaabah. Dia dengar cerita buruk pasal Nabi. Bila mana dia tengok Nabi, setiap pergerakan Nabi itu menyebabkan dia tertarik dengan Nabi. Bila mana dia mendekat, sedikit demi sedikit dia mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi, maka dia mengeluarkan kapas yang disumbat oleh telinga dia. Maka semakin, dia kata, semakin aku mendengar yang dibacakan oleh Muhammad, semakin diri aku melangkah mendekati dia. Nampak Nabi ibadah pun menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Kita ibadah, agak-agak orang nak tarik dengan Islam kita. Dan bila mana dekat dengan Nabi, selesai Nabi beribadah, maka pada ketika itu Nabi membacakan kepada At-Tufail 2 ayat. Yang pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq. Nabi baca 2 surah ni dah. Selesai Nabi baca, At-Tufail pada ketika itu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan malaikat Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan ataupun Rasulullah. Baca 2 ayat tuan-tuan. Kita agak-agak kita pergi baca depan orang ke Islam, agak-agak dia nak masuk Islam tak? Baca surah Al-Baqarah depan dia, agak-agak nak masuk Islam tak? Silap-silap dia kata tajuk salah. Kita baca depan dia, silap-silap dia kata dia betul kita, dia kata tajuk salah tu, mak tak kena tu kita. Tapi Nabi dia pakar dan dia bijak di dalam mengenali madu orang letak At-Tufail orang bahasa. Maka dia bacakan 2 saja, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq, menyebabkan At-Tufail memeluk Islam. Subhanallah. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya fungsi Al-Quran yang kedua ialah sebagai sumber hukum dan aturan hidup. Ayat-ayat Al-Quran mengandungi peraturan tentang hukum hakam syariah, tentang bukan takat siasah politik, negara, sosial, pendidikan, peradilan, akhlak dan sebagainya. Semua aturan dan hukum ini wajib dijadikan sebagai panduan dan pandangan dalam kehidupan seharian kita bagi seluruh orang yang bergelar Islam dan umat manusia untuk mengatasi semua permasalahan hidup yang dihadapinya. Maksudnya Al-Quran ini sumber kekuatan aturan hidup dan juga sumber dalam syariat kita, Al-Quran. Tetapi boleh tak kita baca secara literal? Kita faham Al-Quran itu melalui panduan para ulama. Sebab kena faham, bukan semua hukum dalam Al-Quran itu wajib kita laksanakan. Sebab ada hukum-hukum yang telah dimansuhkan, maksudnya yang telah tidak dilaksanakan. Contoh dah saya bagi contoh. Sebab kalau hari ini orang baca Quran, dia baca sendiri dan dia faham ikut dia kefahaman dia, bukan mengikut kefahaman yang melalui Rasulullah, melalui para ulama, hasil daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa dia? Dalam Quran sebut, la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Kalau kita faham lagu tu, maksud dia apa? Luar daripada solat boleh mabuk lah. Maksud dia boleh minum arak. Kalau kita faham lagu tu. Tetapi ayat tersebut telah dimasukkan, telah dihazafkan hukum dia. Ayat ada, tapi hukum telah dihazafkan, dihapuskan. Daripada ayat yang seterusnya, cerita berkenaan dengan arak perlu dijauhi. Kata Allah, faztanibu, maka jauhilah perkara-perkara tersebut, iaitu arak, kesemuanya. Ayat tu bila mana turun, maka penuh di Madinah pada ketika itu mereka melempar-lempar tong arak. Disebabkan ayat pengharaman arak secara keseluruhannya. Tu kalau kita faham. Sebab tu nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi,
mestilah melalui panduan dan juga apa yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Takut kita sesat sendiri. Hari ini macam-macam pandangan, macam-macam ajaran-ajaran, duk faham sendiri, bukan faham berdasarkan kefahaman yang telah diberikan melalui para ulama. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali, kita dah tahu dah macam mana penurunan Al-Quran, macam mana bentuk wahyu diberikan kepada Nabi, fungsi Al-Quran, hikmah kerana Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Yang terakhir sekali tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi yang rajin baca Quran. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat tersebut. Rasulullah kata kepada sahabat itu, apa dia? Allah Ta'ala telah memerintahkan aku untuk membacakan beberapa potongan ayat kepada kamu, sahabat tersebut. Bila mana mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, mengalir air mata para sahabat. Mengalir air mata sahabat itu disebabkan apa? Siapakah beliau kalau nak bandingkan dengan orang lain? Sehingga kan Allah Ta'ala sebut, perintahkan kepada Nabi untuk membacakan Al-Quran di hadapan sahabat tersebut. Sabda sahabat itu tuan-tuan? Sabda sahabat itu, sahabat tersebut yang bernama Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Ketika mana Nabi kata Allah Ta'ala perintahkan aku membacakan surah Lam yakunil ladina kafaru ilal akhiril ayat, maka Sayyiduna Ubay mengatakan kepada Allah, As-Samani Allah, adakah Allah Ta'ala sebut nama aku? Tuan-tuan, kalau dah contoh TYT Pulau Pinang main majlis ni, TYT sebut nama kita, seronok tak tuan-tuan? Tak bagi duit pun, sebut nama kita, seronok tak? Kau tak seronok? Contoh lagi lah, besar sikit, yang di Pertuan Agong mai, dalam majlis rasmi dia, dalam live, dia sebut nama kita. Tak bagi duit pun nak ya, tapi seronok. Bayangkan pemilik bagi sekalian alam menyebutkan dan memerintahkan kepada makhluk terbaik alam untuk membacakan kalam Allah di hadapan dia, menyebabkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengalirkan air mata, mengatakan sebab apa dia tak terharu sampai terharu. Allah Ta'ala nak memuliakan dia. Kata para ulama, sebab apa Sayyidina Ubay diberikan keistimewaan macam tu? Kerana Sayyidina Ubay orang yang paling kuat membaca, menekuni, melazimi, mentadabur, menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian dia. Bahkan kata Nabi, aqra'uhu, orang yang paling mahir dalam kalangan umat aku tentang Al-Quran antara ialah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kerana Sayyidina Ubay bin Ka'ab telah memuliakan kalam Allah Al-Quranul Karim. Jadi setakat tu saja perkongsian pada malam ini. Pada malam, boleh kata malam juga, petang tu, petang campur malam. Setakat ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagaimana Allah Taala memuliakan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kerana memuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat tu saja. Mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada diri saya yang berkata-kata dan kepada tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini. Dan saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, tertinggi suara biasalah orang muda, termakan masa agak. Jadi ustaz ni benar nak habis ni, anda tengok jam. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan kita doa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita malam Al-Qadar sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh orang-orang yang terpilih sebelum daripada kita, insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa nas'aluka Allahumma an yarzuqna hadzal amal bima yardihi subhanahu wa taala. Kita kepada Allah agar merezekikan untuk kita beramal dengan ilmu yang mana kita pelajari, justru kita menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Wa'inna ala siyami wal qiyam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami di dalam kami beribadah di siang hari dengan berpuasanya, dan di malam hari dengan mengerjakan amal ibadatnya. Warzuqna wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sampaikan kami, Kau pertemukan kami dengan malam Al-Qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit saja saya nak tambah sikit. Nabi SAW, kata para ulama, ada 1000 lebih mukjizat. Dan mukjizat ada 1000 tuan-tuan, 1000 lebih mukjizat. Ulama karang kitab tersebut. Di antara mukjizat yang paling terbesar dan masih kekal ke hari ini ialah mukjizat Al-Quranul Karim, yang mana hari ini kita buat hiasan saja. Jadi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.